Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah teori X dan teori Y dalam komunikasi organisasi. Teori menurut Hedge 1997 adalah satu penerangan mengenai segmen-segmen pengalaman. Keterangan lanjut yang diterangkan oleh teori ini disebut sebagai fenomena yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahawa teori adalah satu bentuk pemikiran yang cuba menerangkan atau mengandaikan sesuatu keadaan berdasarkan kepada apa yang pernah dilihat, dilalui, dirasai dan mungkin juga andaian tentang sesuatu yang belum pernah terjadi. Teori X dan teori Y adalah teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia dalam teori komunikasi organisasi. Pendekatan hubungan manusia adalah menggambarkan faktor-faktor sosial dan keperluan emosi akan beri kesan dalam meningkatkan produktiviti. Konsep teori kepimpinan yang diperkenalkan oleh Douglas McGregor dalam bukunya yang bertajuk The Human Side of Enterprise mengandungi dua teori iaitu teori X dan teori Y. Douglas McGregor adalah merupakan antara ahli teori yang banyak membincangkan tentang teori organisasi. Teori ini telah mengkategorikan manusia dalam dua keadaan iaitu X untuk memerihalkan tentang keadaan individu yang lebih kepada sifat yang negatif dan Y pula menjurus kepada individu yang melakukan perkara-perkara yang baik dan positif. Komponen-komponen utama dalam teori X dan Y. Di dalam teori ini, terdapat komponen-komponen yang dapat digunakan dalam mengkaji sesuatu keadaan. Teori perilaku ini adalah teori yang menjelaskan bahawa suatu tingkah laku tertentu dapat membezakan pemimpin dan bukan pemimpin di kalangan mereka sendiri. Konsep teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor, di mana pengurus atau pemimpin organisasi memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai dan kaki tangan mereka. Teori X. Terdapat 4 andaian dalam teori ini iaitu: pertama, pekerja secara semula jadi tidak suka bekerja dan bila ada kesempatan untuk berbuat demikian, mereka akan lakukan. Kedua, disebabkan pekerja seperti ini tidak suka dengan kerja, mereka perlu dikerah dan dikawal atau diberi peringatan tentang hukuman yang akan dikenakan sekiranya tidak melaksanakan tugas. Ketiga, pekerja sering mengelakkan diri dari diamanahkan untuk melakukan satu-satu tanggungjawab dan pekerja ini memerlukan arahan untuk bekerja. Keempat, tidak mengambil tahu tentang perihal organisasi. Teori Y. McGregor mengandaikan, pertama, pekerja menganggap bahawa bekerja adalah satu perkara yang penting sama seperti aktiviti-aktiviti lain seperti sukan, berehat dan sebagainya. Kedua, individu ini tidak memerlukan kawalan serta pemerhatian kerana individu seperti ini lebih suka bekerja dalam keadaan yang bebas dan tidak terkongkong. Ini dapat membantu mereka untuk bekerja dengan lebih komited dalam pencapaian objektif organisasi. Ketiga, individu seperti ini mempunyai usaha dan cepat belajar untuk menerima tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dan mereka melakukan tugas tersebut dengan penuh amanah. Keempat, individu ini mempunyai daya kreativiti dan keupayaan dalam membuat keputusan yang baik dalam pelbagai peringkat sama ada dalam fungsi pengurus atau tidak. Berikut adalah kesan aplikasi teori X. Pertama, gaya kepimpinan autokratik. Kedua, pemusatan otoriti dan kurang penugasan. Ketiga, struktur organisasi yang tinggi dan jangkauan kawalan yang sempit. Keempat, pekerja terpaksa diarah, dikawal dan diperintah. Kesan aplikasi teori Y.
Pertama, gaya kepimpinan demokrasi dan laissez-faire. Kedua, pewancaran autoriti. Ketiga, struktur organisasi lebar dan jangkauan luas. Keempat, beri kebebasan dan tidak terlalu mengawal. Aplikasi teori X dan teori Y dalam organisasi. Organisasi kajian ialah Bank Islam. Bank Islam mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu dalam menjalankan pengurusan perbankan seperti bahagian pengurusan cawangan yang menguruskan tentang pelaksanaan perkhidmatan kaunter dan juga pengurusan kredit yang bertanggungjawab ke atas urusan kredit pinjaman seperti pinjaman perumahan, peribadi, sewa beli dan sebagainya. Setiap bahagian ini mempunyai kaedah penilaian mereka terhadap setiap pekerja kerana terdapat perbezaan yang ketara dalam bidang dan bentuk tugas masing-masing. Sekiranya dibuat perbandingan di antara kedua-dua bahagian ini, penggunaan teori X dan Y adalah berbeza. Perbezaan ketara tugas kedua-dua bahagian adalah seperti berikut. Bahagian pengurusan cawangan. Pertama, memberikan pelbagai perkhidmatan kaunter kepada pelanggan. Kedua, menguruskan deposit dan liability pelanggan. Ketiga, memastikan perkhidmatan kaunter mencapai matlamat. Di bahagian pengurusan kredit adalah seperti berikut. Pertama, memastikan pelanggan yang layak memohon mendapat pinjaman yang dipohon. Kedua, memantau rekod-rekod pinjaman yang tidak berbayar untuk mengelakkan NPL iaitu Non-Performing Loan. Ketiga, memastikan kualiti pinjaman dan pelanggan yang diberi pinjaman mengikuti standard credit scoring yang ditetapkan. Aplikasi teori. Berikut adalah aplikasi teori X dalam pengurusan operasi cawangan. Pertama, melayan pelanggan dengan bersahaja dan tidak mesra pelanggan. Kedua, hanya berkelakuan baik dengan pelanggan apabila pengurus berada di kawasan kaunter. Ketiga, hanya melakukan kerja yang telah diamanakan sahaja dan tidak cuba untuk membantu kerja-kerja yang di luar daripada bidang tugas. Keempat, melayan pelanggan menggunakan bahasa yang kasar dan kurang sopan. Kelima, sentiasa berada dalam keadaan tidak puas hati dengan sistem kerja yang ada. Keenam, menganggap semua kerja yang dilakukan adalah betul dan tidak memerlukan nasihat daripada orang lain. Ketujuh, dalam penilaian prestasi, ingin mengharapkan yang terbaik tetapi tidak berusaha untuk memperbaiki mutu kerja. Seterusnya adalah aplikasi teori Y dalam pengurusan operasi cawangan. Pertama, sentiasa bersedia dan memastikan kerja sentiasa teratur sebelum membuka kaunter kepada pelanggan. Kedua, melayan pelanggan dengan sebaik mungkin dan ikhlas membantu sekiranya diminta. Ketiga, tidak memerlukan arahan dan juga pemantauan yang kerap. Keempat, tahu akan prosedur kerja dan sentiasa menjaga tingkah laku ketika berada di kaunter. Lima, tidak menganggap kehadiran pelanggan adalah satu beban kerja baginya. Enam, mewujudkan suasana mesra dengan pelanggan dan memastikan pelanggan berpuas hati dengan urusan yang dibuat. Tujuh, mempunyai daya kreativiti dan bekerja dengan lebih komited kepada pencapaian objektif organisasi. Teori S dalam pengurusan operasi kredit. Yang pertama, pekerja melakukan kerja dengan tidak berhati-hati terutama sekali dalam membuat penilaian proses pinjaman. Kedua, tidak mematuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pengurusan. Ketiga, mengelakkan diri dari melakukan tugas yang dianggap bukan tugas utama. Keempat, sentiasa diarah dari semasa ke semasa untuk membantu tugas-tugas yang lain. Kelima, tidak mematuhi TNT iaitu Turnaround Time yang ditetapkan. Teori Y dalam pengurusan operasi kredit. Yang pertama, melakukan tugas mengikut prosedur yang ditetapkan. Kedua, sentiasa memastikan pelaksanaan kerja dan juga prosedur-prosedur baru diikuti. Ketiga, melakukan kerja dengan penuh rasa tanggungjawab, terutamanya dalam bahagian dokumentasi. Keempat, mempunyai keinginan dalam memajukan diri dalam perkembangan kerjaya. Kelima, mematuhi TNT, Turnaround Time, yang ditetapkan dan berusaha untuk mencapai TNT yang minimum.
Rasional aplikasi teori X dan Y. Pengurus dapat membuat persediaan dalam menangani apa jua bentuk dan keadaan yang akan berlaku dalam organisasi. Penilaian dapat dibuat dengan mengkaji dan memahami tingkah laku serta gerak-gerik individu dan mengkategorikan kepada kumpulan tertentu. Mewujudkan pendekatan pemberian ganjaran. Perbaikan aplikasi teori X dan teori Y. 1. Satu bentuk penilaian awal oleh pengurus. Kedua, andaian teori boleh dijadikan panduan oleh pengurus dalam membentuk dan memotivasikan pekerja. Ketiga, dijadikan sebagai pembuat keputusan. Keempat, dapat mengenal pasti pekerja yang komited dengan tugas. Keburukan aplikasi teori X dan teori Y. Pertama, menilai individu dari segi luaran saja dan tingkah laku yang dilihat oleh mata kasar. Kedua, wujudnya kesan halo daripada penilaian yang dibuat. Ketiga, wujud jurang besar antara pekerja kategori perilaku X dan Y. Keempat, tidak mementingkan faktor kecekapan individu yang dinilai. Pertama, majikan perlu membuat perubahan dari aspek kemahiran, pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembentukan budaya kerja fungsional. Ketiga, penerapan budaya kerja cemerlang. Keempat, pengurus lebih terbuka menerima idea dan cadangan yang diutarakan oleh pekerja. Kesimpulan, teori X dan teori Y adalah teori yang boleh diandaikan dapat membantu pelaksanaan perubahan dalam organisasi. Oleh yang demikian, budaya kerja yang negatif akan membuatkan organisasi tidak mencapai hala tuju yang telah ditetapkan. Justru, penerapan budaya kerja yang cemerlang serta positif adalah amat digalakkan serta penting agar dapat meningkatkan mutu dan kualiti dalam perkhidmatan sesebuah organisasi.